Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asha Atilah binti Amiruddin akan menjelaskan mengenai sindrom Klinefelter. Klinefelter merupakan masalah gangguan genetik yang menjejaskan lelaki. Sindrom Klinefelter bermaksud lelaki yang mempunyai satu atau lebih kromosom X. Lelaki dengan sindrom Klinefelter juga disebut lelaki XXY atau lelaki sindrom XXY. Dalam kes yang jarang berlaku, ada lelaki yang mempunyai 3 atau 4 lebih atau 4 kromosom X atau lebih kromosom Y. Kebanyakan lelaki dengan lebihan kromosom X tidak menyedarinya dan hidup dalam keadaan normal. Ini berlaku di antara 500 hingga 1000 orang lelaki. Antara simptom-simptom Klinefelter ialah simptom yang paling biasa berlaku ialah kemandulan, disfungsi seksual, masalah pembelajaran dan bahasa, potongan badan yang luar biasa iaitu kaki dan tangan dan pinggang yang pendek, saiz kemaluan yang lebih kecil berbanding lelaki yang seusia, mempunyai sifat kewanitaan, tulang yang lemah, kekurangan bulu di badan dan kepala, yang terakhir kekurangan tenaga. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurullah Tujaila binti Muhammad Nazri. Saya pula akan membincangkan mengenai cara-cara rawatan bagi sindrom Klinefelter ni. Biasanya sindrom Klinefelter ni tidak ada penyembuhan. Kebiasaannya individu bagi sindrom Klinefelter ni menjalani kehidupan dengan berjaya dan hidup seperti manusia biasa yang lain lah. Rawatan seperti terapi penggantian testosteron akan dicadangkan apabila seorang itu berada pada peringkat akhir balik. Saya akan memberitahu lebih detail mengenai terapi penggantian testosteron. Testosterone replacement therapy ataupun boleh panggil sebagai TRT melibatkan pengambilan obat yang mengandungi testosteron. Ianya boleh diambil dalam bentuk gel atau tablet pada remaja atau diberikan sebagai gel atau suntikan pada lelaki yang dewasa. TRT boleh dipertimbangkan sebaik sahaja akhir balik bermula dan boleh membantu perkembangan suara yang mendalam, bulu muka dan badan, peningkatan jisim otot, pengurangan lemak badan dan peningkatan tenaga. Kemudian saya akan menceritakan tentang fakta-fakta yang menarik mengenai sindrom Klinefelter ni. Sindrom ni adalah di mana keadaan lelaki itu dilahirkan dengan kromosom tambahan X. Kromosom adalah kumpulan gen yang terdapat dalam setiap sel badan. Dua jenis kromosom yang dipanggil kromosom seks menentukan jatinan genetik bayi. Kromosom seks dinamakan sama ada X atau Y. Biasanya bayi perempuan mempunyai 2 kromosom X dan lelaki mempunyai 1 X dan 1 Y. Tapi dalam sindrom Klinefelter ni, seorang lelaki dilahirkan dengan salinan tambahan kromosom X iaitu XXY. Kebarangkalian sindrom Klinefelter ni sebenarnya agak biasa berlaku. Dia menjejaskan sekitar 1 dalam setiap 960 lelaki yang ada. Jadi kesimpulannya, oleh disebabkan sindrom Klinefelter ni bukannya macam penyakit yang kita boleh detect tau. Jadi dia tak boleh dielakkan sebab dia adalah antara penyakit yang genetik, dia ikut genetik. So mungkin kalau keturunan kita ada, kita pun akan ada. So dia tak boleh dielakkan. Sindrom ni biasanya kalau kita scan ultrasound ke apa ke, kita tak dapat detect macam kecacatan yang lain. Memang kalau dalam perut tu memang kita tak dapat detect unless dia dah keluar, baru kita dapat detect lah benda. Walaupun macam tu, kita dapat tahu nak detect benda ni daripada awal. Kita bukanlah detect sindrom tu, tapi kita detect dia punya antara simptom lah. Contohnya bila kita buat ultrasound, kita akan nampak buah zakar kecil ataupun buah zakar tidak turun. Ujian genetik yang ni kita boleh buat
sama ada ketika bayi dalam perut yang kita panggil sebagai prenatal ataupun selepas bayi lahir kita panggil sebagai postnatal. So bila kita dah diagnosis benda ni daripada awal, rawatan pun boleh startlah dibuat. Kalau kita detect lewat, kita dapatlah rawat lewat kan. So kalau Klinefelter ni pula kita ada beberapa cara lah yang saya tunjuk, yang saya nak bagi tahu dekat sini ada 4. Contohnya ujian fizikal, which is kita tengok lah macam saya cakap tadi, diorang punya testikel memang kecil tau. So kita boleh tengok macam kalau kecil daripada biasa tu mungkin ada lah. Okay, so kedua analisis kromosom, which is kromosom X dia lebih berbanding individu normal lelaki. Lepas tu nombor 3 ujian darah, iaitu kita nak kena pasti paras hormon dia, kalau lebih ke kalau kurang ke kan. Nombor 4 pemeriksaan semen lah. Okay, tapi setakat kajian setakat ni tak ada lagi kajian yang boleh macam bagi sokongan bahawa bila pasangan tu lahirkan seorang anak yang punya sindrom Klinefelter ni, kehamilan seterusnya pun akan sama. Tak ada lah. So nak kata baby yang mempunyai sindrom Klinefelter ni cenderung kepada menjadi seorang yang homoseksual pun tidak ada. Untuk sindrom ni kita ada beberapa kumpulan sokongan lah, untuk maksudnya macam kumpulan sokongan yang akan ambil tahu pasal benda ni semua. So one of them is Malaysian Rare Disorder Society. Second, the Q1 is Disability Information and Support Center. Yang ketiga, Andrology Australia. Yang keempat, Australian Klinefelter Syndrome Support Groups. Yang kelima, the American Association for Klinefelter Syndrome. Dan yang keenam, Klinefelter Syndrome Association UK. Kesimpulannya, sindrom Klinefelter ni kita still boleh rawat tau. Kita bukan tak boleh rawat. Bila kita dah detect tu, macam saya kata tadi lah, kita ada rawatan awal semua tu. Tapi antara satu rawatan kita boleh guna adalah rawatan penukaran testosteron. So itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.